Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita untuk tahun 2021 walaupun secara atas talian. Pada hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 4. Apa yang terdapat dan kandungan yang perlu awak semua tahu dalam buku tahun 4 ini. Baiklah, kita lihat sama-sama isi kandungannya. Dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4 terdapat 9 jenis tema yang perlu kita pelajari, iaitu tema 1 sampailah tema 9. Tapi pada hari ini kita akan sentuh tema 1 saja, iaitu tema kemasyarakatan. Dan dalam tema kemasyarakatan ini kita akan sentuh 2 unit dahulu, iaitu unit 1 jiran tetangga dan unit 2 prihatinnya kita. Baiklah, kita pergi kepada tema 1, iaitu unit 1. Unit jiran tetangga. Dalam tema 1, tema kemasyarakatan, apa yang cikgu nak awak perhatikan adalah awak perlu tekankan kepada gambar. Kenapa cikgu nak awak tekankan kepada gambar adalah kerana cikgu nak awak semua keluarkan kata kerja yang terdapat dalam gambar untuk memberi awak latihan awal supaya mudah membina ayat nanti. Baiklah, sebagai contoh, dalam gambar ini terdapat banyak kata kerja iaitu aktiviti yang sedang dilakukan oleh individu dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, apakah yang sedang dilakukan oleh individu berbaju oranye ini? Kita lihat sama-sama. Aktivitinya adalah aktiviti sedang menggembur tanah. Baiklah, cikgu nak awak semua tulis. Menggembur tanah. Baik. Seterusnya, kita lihat kepada aktiviti yang sedang dilakukan oleh individu berbaju hijau ini. Apakah yang sedang dilakukan? Adalah memetik terung. Betul. Baiklah, aktiviti yang sedang dilakukan adalah memetik terung. Baik, tuliskan di sini. Aktiviti yang sedang dilakukan adalah memetik terung. Wanita berbaju pink ini adalah mencabut rumput. Dan individu ini sedang melakukan aktiviti menyiram pokok. Baiklah, menyiram pokok, memetik terung, menggembur tanah dan mencabut rumput. Seterusnya kita pergi kepada untuk gambar kedua dan gambar ketiga ni cikgu nak awak sendiri mengeluarkan kata kerja. Kata kerja. Baiklah, kita terus pergi kepada unit 1, iaitu unit jiran tetangga. Apa yang awak perlu ketahui dalam unit 1 ini adalah cara awak membezakan perbualan yang formal dan yang tidak formal. Contoh perbualan formal adalah seperti ini. Kita lihat. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Itu adalah contoh ayat formal. Yang tidak formal adalah berkaitan dengan perbualan. Contohnya. Baik, kita lihat sama-sama. Perbualan ini. Salam sejahtera. Saya Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Salam sejahtera. Nama saya Lim Jun Seng. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sendian Berhad. Selamat sejahtera. Saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru. Saya mengajar di SK Pertiwi. Baiklah, untuk situasi 1 kita boleh lihat terdapat perbualan yang tidak formal di antara Encik Husin, Encik Lim Jun Seng dan juga Encik Gobi. Mereka berbual-bual berkaitan dengan sesi perkenalan. Ini adalah topik di bawah unit jiran tetangga. Sebagai jiran tetangga, kita perlulah saling
tegur menegur dan saling sapa menyapa di antara satu sama lain seperti yang dilakukan oleh Encik Hussein, Encik Lim Jun Seng dan juga Encik Gobi. Kita lihat kepada situasi kedua. Untuk situasi kedua ini, aktivitinya adalah awak dikenaki mendengar. Mendengar tu adalah mendengar perbualan di situasi satu tadi dan menyebut maklumat yang diperlukan, menyebut dengan jawapan yang betul. Baiklah, kita lihat kepada soalan. Yang pertama, adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Tanya Encik Hussein kepada Hadif, iaitu anaknya. Okey, apa jawapan Hadif? Ya, saya kenal ayah beliau. Baiklah, cikgu nak tekankan dekat sini, murid-murid nampak tak perkataan yang digunakan untuk menggantikan ganti nama diri jiran yang digunakan oleh Hadif. Hadif telah menggunakan kata ganti nama diri beliau untuk gantikan jirannya. Kerana apa? Kerana kata ganti nama diri beliau digunakan untuk individu yang dihormati. Bagaimana nak menjawab jawapan ini? Ya, saya kenal ayah beliau. Okey, kata kuncinya adalah jiran di sebelah rumah kita. Baiklah, kita tengok kepada situasi satu. Siapakah yang tinggal di sebelah rumah Encik Hadif? Baiklah, kita tengok kepada dialog masing-masing. Okey, cari kata kunci yang menulis di sebelah rumah Encik Hussein. Baiklah, kita lihat di sini. Di ruangan ini, Encik Lim Jun Seng. Rumah saya di hadapan rumah Encik Hussein. Tetapi Encik Hussein bertanya tentang jiran yang tinggal di sebelah rumahnya. Jadi Encik Lim Jun Seng bukanlah jawapannya. Baiklah, kita lihat pada Encik Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Hussein. Itu adalah kata kuncinya. Di sebelah dan juga di sebelah. Jadi jawapannya adalah, ya, saya kenal ayah beliau ialah Encik Gobi. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Ditanya pula berkaitan dengan jiran di hadapan. Di hadapan, kita lihat kepada situasi satu tadi. Di hadapan adalah Encik Lim Jun Seng, di mana dia memberitahu kita bahawa rumah saya di hadapan rumah Encik Hussein. Jadi itu adalah jawapannya. Macam mana nak menulis jawapan yang lengkap? Baiklah, jawapannya begini. Encik Lim Jun Seng adalah jiran yang tinggal di hadapan rumah kita. Begitu. Baiklah. Seterusnya kita akan, cikgu harap kamu semua dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana untuk mencari jawapan berdasarkan petikan dan juga dialog yang telah diberikan. Baiklah, muka surat seterusnya masih menceritakan berkaitan dengan keluarga Hadif, iaitu keluarga Encik Hussein. Baiklah, Hari Keluarga Taman Impian. Dalam topik ini, baiklah, jika kamu lihat, cikgu dah tuliskan nombor. Okey, nombor-nombor ini adalah nombor yang perlu, nombor aktiviti yang perlu kamu tulis dan melengkapkan peta alif berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya. Okey, kata kuncinya adalah aktiviti. Aktiviti adalah kata kerja. Kamu lihat semula, di dalam muka surat ini semuanya berkaitan dengan perasaan keluarga Hadif tersebut untuk menyambut Hari Keluarga di Impian, tetapi dia tidak menceritakan aktiviti yang akan dijalankan oleh mereka. Kecuali kamu boleh lihat pada perangan pertama, Encik Hussein membawa keluarganya ke taman rekreasi. Membawa keluarganya ke taman rekreasi. Membawa adalah kata kerja. Jadi itu adalah aktiviti yang dilakukan oleh keluarga Encik Hussein. Jadi tulis yang pertama, Encik Hussein membawa keluarga ke taman rekreasi. Okey, baiklah. Seterusnya untuk peta alif nombor 2. Okey, kita lihat kepada perenggan yang terakhir. Selepas mendaftar, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Kemudian kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Semua ini adalah aktiviti yang bakal dilakukan oleh Hadif dan keluarganya. Jadi inilah aktiviti yang perlu kamu semua tulis dan lengkapkan dalam carta alif ini. Untuk yang pertama, Encik Hussein membawa keluarganya pergi ke taman rekreasi. Untuk peta alif yang kedua,
mereka pergi mendaftar. Untuk peta ahli yang ketiga, mereka pergi bersarapan. Untuk peta ahli yang keempat, mereka akan menyertai pertandingan melukis. Peta ahli yang kelima, mereka cari harta karun. Dan yang terakhir yang keenam, mereka akan menyertai tulisan berangkai. Baiklah, selesai aktiviti di muka surat 3. Baiklah, kita teruskan dengan muka surat 4. Baiklah, untuk latihan menulis awak pada kali ini, cikgu nak awak semua menulis. Menulis apa? Untuk Hadif, Hadif telah menerima kad ucapan tahniah daripada rakan-rakannya. Kerana apa? Kerana telah memenangi dalam pertandingan tulisan berangkai semasa Hari Keluarga Taman Impian. Jadi untuk kamu semua, tugasannya adalah cikgu nak kamu semua menulis kad ucapan terima kasih guru. Pendek je, jangan panjang-panjang. Paling cikgu nak dalam 4 ayat. Okay, tulis dalam kertas ke, dalam buku ke, dalam kad ke. Okay, dan tulis dengan menggunakan tulisan berangkai. Okay, sesudah kamu semua selesai menulis tulisan berangkai berkaitan dengan kad ucapan terima kasih guru, okay, kamu semua perlu uploadkan kad ucapan kamu di Google Classroom. Baiklah, seterusnya ini kita akan belajar berkaitan dengan peribahasa. Kamu semua boleh lihat di muka surat 5 ini, peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Baiklah, peribahasa yang kamu perlu ketahui pada hari ini adalah, okay, kamu lihat kepada tulisan yang berwarna merah dan yang di dalam tulisan yang berwarna merah dan tulisan yang di dalam kotak-kotak ini. Terdapat 6 peribahasa yang cikgu nak kamu semua cari pada hari ini. Yang pertama, ambil berat. Yang kedua, berganding bahu. Yang ketiga, besar hati. Yang keempat, mandi peluh. Dan yang kelima, sekamkan kera. Dan yang keenam, menambat hati. Tugasan kamu semua pada hari ini adalah cikgu nak kamu semua senaraikan 6 peribahasa yang terdapat dalam muka surat ini dan cari maksud peribahasa tersebut. Untuk peribahasa yang pertama adalah ambil berat. Yang kedua, berganding bahu. Yang ketiga, besar hati. Yang keempat, mandi peluh. Dan yang kelima, sekamkan kera. Serta yang keenam, menambat hati. Baiklah, 6 peribahasa ini cikgu nak kamu senaraikan dalam buku masing-masing dan cari maksud peribahasa tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada tata bahasa. Dalam muka surat ini, apa yang cikgu nak kamu lakukan adalah cikgu nak kamu baca situasi 1 dan situasi 2 ini dan senaraikan semua kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kamu tidak perlu membina ayat menggunakan kata nama am ini dalam buku tulis. Hanya sekadar cukup untuk kamu tahu sendiri bagaimana nak menggunakan kata nama tersebut untuk membina ayat. Yang cikgu nak kamu lakukan adalah senaraikan sebanyak mungkin kata nama am yang terdapat dalam situasi 1 dan situasi 2 di dalam buku. Contoh pada unit 2. Prihatinnya kita. Baiklah, untuk unit 2, prihatinnya kita, apa yang cikgu nak kamu lakukan adalah, okay, untuk muka surat ini, kamu perlu membaca dan melengkapkan persoalan yang terdapat. Kamu perlu melengkapkan kotak kosong berdasarkan maklumat yang diberikan seperti yang kita dah lakukan di atas tadi. Baiklah, untuk ini adalah latihan membaca kamu. Untuk latihan membaca ni, cikgu yakin yang kamu semua pandai membaca, tetapi jangan tinggalkan. Cikgu nak kamu membaca muka surat ini dan fahamkan apa isi kandungannya. Baiklah, untuk muka surat ini, dia ada menyentuh berkaitan dengan rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Dia membincangkan berkaitan dengan faedah amalan masyarakat prihatin. Di sini dia menceritakan tentang apakah kebaikan dan faedah yang dapat
diperoleh oleh masyarakat yang mengamalkan amalan prihatin ini. Contoh amalan prihatin yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah seperti rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Untuk rumah terbuka, baiklah, rumah terbuka ni adalah satu aktiviti yang sering dilakukan oleh masyarakat di Malaysia. Okey, amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara kita bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung-mengunjung juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, itu berkaitan dengan rumah terbuka. Baiklah, usung rumah. Usung rumah ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh setengah masyarakat di mana apabila terdapat jiran mereka yang ingin pindah rumah, mereka akan bersama-sama mengangkat rumah tersebut dan mengalihkannya di tempat yang baru. Baiklah, untuk aktiviti ini tak semua masyarakat mengamalkannya. Okey, hanya di setengah kawasan sahaja mereka lakukan usung rumah ini. Baiklah, aktiviti seterusnya adalah aktiviti gunting rambut percuma. Gunting rambut percuma ni senang sangat nak faham. Macam kamu semua, untuk kamu semua, murid lelaki terutamanya, sebelum masuk sekolah, kamu mestilah menyiapkan diri kamu secara rapi dari aspek pemakaian dan juga perapian rambut. Jadi caranya adalah kamu perlulah menggunting rambut kamu agar rapi untuk hari ke sekolah. Jadi apa amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat ini adalah mereka menyediakan khidmat gunting rambut percuma. Baiklah, selain itu masyarakat ini juga mengamalkan budaya gerobok rezeki. Okay, untuk gerobok rezeki ni adalah mereka akan menyediakan gerobok ni adalah rak. Nama lain bagi rak. Biasa gerobok ni orang Terengganu, orang Pantai Timur yang cakap. Yang panggil. Yang menggunakan gerobok ini, orang Pantai Timur yang menggunakan perkataan gerobok ini untuk menggantikan rak. Jadi, apa yang amalan yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah mereka akan menyediakan sebuah rak untuk meletakkan setiap sumbangan yang masyarakat akan berikan. Contohnya, masyarakat akan ramai yang menyumbangkan bahan-bahan kering seperti gula, susu, minyak masak, beras, sardin dan lain-lain lagi. Jadi, gerobok rezeki ini diletakkan di masjid dan surau. Tujuannya adalah untuk memudahkan golongan miskin untuk mendapatkan keperluan harian mereka. Baiklah. Jadi, berdasarkan 4 faedah amalan masyarakat prihatin ini, cikgu nak berdasarkan amalan masyarakat prihatin ini, cikgu nak kamu senaraikan apakah faedah-faedah yang akan masyarakat peroleh daripada amalan yang dilakukan ini. Baiklah. Seterusnya untuk muka surat ini, dia adalah aktiviti menulis. Aktiviti menulis kisah aku dan datukku. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadir sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hanif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Baiklah, tengok kepada perkataan yang diberi. Petugas dash kerusi roda. Ayatnya, petugas di lapangan terbang menyorong kursi roda yang diduduki oleh nenek. Baiklah, untuk gambar kedua, perkataan yang diberikan adalah travelator dan memudahkan. Travelator ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Baik, macam manakah nak membuat ayat ini? Ini kamu semua kena buat sendiri seperti contoh di gambar rajah 1. Okey. Untuk gambar ketiga, perkataan yang diberikan adalah datuk dan pengangkutan khas. Yang keempat, menolak dan laluan landai khas. Dan yang kelima, meletakkan dan tempat letak kereta khas. Kamu dikenaki menulis ayat yang lengkap berdasarkan perkataan yang telah diberikan
berpandukan gambar. Ini guna. Okey, hari ini kita akan belajar satu lagi seni bahasa, iaitu tadi kita dah belajar berkaitan dengan peribahasa dan kini kita akan belajar berkaitan dengan sajak. Okey, untuk sajak, baiklah mari kita lihat sama-sama contoh cara mendeklamasikan sajak. Baiklah, setelah kita lihat cara bagaimana adik-adik mendeklamasikan sajak, kini tibalah masanya kamu semua pula untuk mendeklamasikan sajak. Aktiviti tambahan kamu pada hari ini adalah kamu dikehendaki merakam video kamu mendeklamasikan sajak. Tapi bukan keseluruhan sajak. Okey, di sini terdapat 3 perenggan sajak. Kamu semua dikehendaki memilih satu perenggan saja untuk dirakamkan. Yang pastinya adalah kamu perlu merakam video kamu mendeklamasikan sajak dan hantar kepada cikgu di Google Classroom. Tinggal satu lagi muka surat sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini, dan seterusnya kita akan menyentuh berkaitan dengan tata bahasa. Jadi kita dah lihat kepada kata nama am. Kata nama am adalah merujuk kepada berbagai aspek. Contohnya seperti meja, kerusi, orang, pokok dan lain-lain lagi. Tapi untuk kata nama khas, macam mana kita nak kenal pasti dia adalah kata nama khas? Dia akan menggunakan huruf besar. Sebagai contoh, wahai warga hutan perlindungan idaman, terima kasih kerana berhimpun pada pagi ini. Kata nama khas yang terdapat dalam dialog ini adalah hutan perlindungan idaman kerana ditulis dengan huruf besar. Baiklah, seterusnya. Saya memanggil semua penghuni hutan ini untuk menyambut sahabat kita yang bermigrasi dari utara Asia dan Eropah. Kita perlu membahagikan tugasan. Terdapat 2 lagi kata nama khas di sini, iaitu perkataan Asia dan perkataan Eropah. Okey, perkataan Asia dan perkataan Eropah. Seterusnya, mengapakah penghulu unggas memanggil kami berhimpun di sini? Penghulu unggas juga adalah kata nama khas kerana tekan huruf besar di permulaan di pangkal perkataannya. Seterusnya, baiklah saya mencadangkan sang kancil membuat gegantung bagi mengalu-alukan ketibaan sahabat kita. Sang kancil juga adalah kata nama khas. Baiklah, seterusnya. Saya akan ke Kuala Gula untuk memberitahu rakan-rakan kita di sana agar membuat persiapan yang sama. Okey, di sini juga terdapat satu kata nama khas, iaitu Kuala Gula kerana ditulis dalam huruf besar. Saya setuju. Saya mencadangkan Pak Belang menjaga keselamatan kawasan ini. Sang Merak pula membuat persembahan. Pak Belang dan juga Sang Merak merupakan kata nama khas. Terima kasih semua. Saya berharap agar masyarakat kita hidup dengan harmoni. Di sini ada kata nama khas. Nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Baiklah, kamu dah kenal pasti yang mana satu perkataan kata nama khas dan yang mana satu perkataan adalah kata nama am. Okey, kita lihat kepada kamus poket. Migrasi. Migrasi bermaksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, baiklah. Selesailah. Sudah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu unit 1 dan unit 2. Cikgu harap kamu semua dapat membuat latihan yang telah cikgu berikan dan menyiapkannya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Baiklah, cikgu rasa sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas Bahasa Melayu yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, Assalamualaikum semua.